Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya doakan semoga kalian sihat walafiat walau di mana pun kalian berada. Baik, alhamdulillah semalam Kementerian Kesihatan telah mengumumkan bahawa Malaysia mencatatkan sifar kes penularan tempatan kosong. Alhamdulillah. Syukur, itu satu berita yang baik. Kita berharap semoga perkara tersebut berulang pada hari ini dan hari-hari seterusnya. Semoga berterusan sifar kes untuk COVID-19. Namun begitu, gembira kita tu perlu berpada-pada kerana kita masih lagi perlu mengikut SOP, perlu juga membiasakan diri dengan norma baru. Jadi bersebut tentang norma baru, semalam juga Kementerian Pelajaran, Kementerian Pendidikan Malaysia telah mengumumkan tarikh-tarikh untuk memulakan kembali sesi persekolahan. Sukacita saya nak berkongsi pendapat supaya pendapat ini kita boleh cuba laksanakan di tempat masing-masing, terutamanya untuk ibu bapa dan guru-guru. Baik, yang pertama, saya mencadangkan supaya walaupun sekolah dibuka, tetapi pembelajaran dan jadual sekolah itu diberi fokus lebih kepada subjek teras. Subjek-subjek yang selektif hanya diberikan kekerapan yang mungkin seminggu sekali. Ini bertujuan supaya bilangan guru yang mengajar, yang terlibat dalam sesi mungkin dapat dikawal, dikurangkan, dan juga sesi pembelajaran di sekolah tu mungkin dapat dipendekkan sebagainya. Okey, kerana sebenarnya kita nak anak-anak yang belajar di sekolah ni tidak perlu berada terlalu lama di tempat yang ramai. Walaupun kita tahu pihak sekolah telah keluarkan SOP, jarak dalam kelas dan sebagainya, namun begitu kita faham keprihatinan ataupun concern daripada ibu bapa apabila anak-anak ke sekolah ni berjumpa dengan rakan-rakan yang ramai. Kemudian saya juga mencadangkan untuk majikan. Semoga majikan di Malaysia ni berikan kelonggaran sedikit untuk ibu bapa mengambil dan menghantar anak ke sekolah lah. Ini kerana kalau sebelum PKP dahulu, sebelum kita dilanda COVID, mungkin anak-anak ni ramai yang pergi dengan van sekolah, bas sekolah. Dan bila naik van ataupun naik bas sekolah ni, ataupun naik public transport, pengangkutan awam, jaraknya susah kita nak jaga, dan ramai, berada di tempat yang ramai. Jadi kalau dapat supaya benda ini apabila persekolahan dimulakan nanti, ibu bapa sendiri yang hantar anak-anak ke sekolah dan ibu bapa juga yang jemput anak-anak pulang dari sekolah. Dan untuk tujuan itu, mereka perlukan ada masa yang lebih fleksibel lah, masa kerja, supaya mereka boleh keluar dan uruskan hal ini. Dan yang ketiga, saya suka mencadangkan supaya diteruskan lagi norma yang kita dah buat dalam PKP ini, iaitu bekerja di rumah. Dan semoga guru-guru pun boleh diberi peluang begitu. Sebab tadi apabila saya cakap kita fokuskan lebih kepada subjek teras, maka guru-guru subjek teras mengajar di sekolah. Guru-guru subjek selektif mungkin boleh buat online course ataupun secara talian, dan mengajar menggunakan medium YouTube sebagainya, dan video tersebut dikongsikan pada pelajar-pelajar untuk mereka belajar di rumah, kan? Jadi sekurang-kurangnya guru-guru ni ada masa yang lebih fleksibel. Nak buat video tu pun ikut pada masa sendiri. Kita perlu belajar lah benda-benda macam ni, sebab keadaan tak sama macam dulu dah. Jadi mungkin kita perlu cari, ini adalah ikhtiar supaya kelangsungan hidup kita tu melalui dengan perkara-perkara baru, namun begitu dia masih lagi dapat diteruskan untuk generasi akan datang lah, insyaAllah. So untuk masa-masa yang akan datang pun kita kena buat benda ni, kan? Semua orang terkena dengan COVID-19 ni, semua ada impactnya. Jadi kita perlu bekerjasama lah, elakkan walaupun dah dibenarkan untuk hadir ke sekolah, kemudiannya kerajaan pun dah benarkan untuk ke masjid, dan juga untuk menganjurkan majlis sosial. Tapi kita perlu berhati-hatilah
Jangan ambil mudah, jangan ambil sambil lewa benda ni. Baik, itu sahaja daripada saya pagi ni. Saya doakan semoga kalian sihat walafiat, dimudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki insya-Allah. Baik, itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana menonton video ini. Anda boleh tekan button subscribe di sini dan anda boleh tonton video seterusnya di sini. So, jumpa anda di video seterusnya.